Kita bertemu lagi dan kali ni aku nak buat review reel terbaru daripada Daiwa Tatula 80. Tapi sebelum ni aku ada buat review Xsense GC, Shimano punya model. Kali ni kita masuk balik kepada Daiwa punya model dan kita teruskan lagi dengan kita punya review. Aku nak beritahu yang aku ada buat Facebook group nama sama seperti channel aku, List Goes Fishing, dan dalam tu aku ada update serba sedikit berkenaan tentang reel-reel yang terbaru dan juga masalah-masalah yang aku jumpa pada reel semasa aku buat servis. Dan kalau hampa nak join, dialuk-alukan sangat. Bolehlah hampa kalau kata nak ada soalan nak tanya ataupun ada reel yang nak servis, jadi boleh masuk ke dalam aku punya List Goes Fishing punya Facebook group. Nanti hampa boleh PM aku melalui dekat sana lah. Yang pertama sekali kita akan tengok apa packaging yang dia bagi dekat kita. Baiklah, dalam dia tak ada apa sangat. Warranty card, dia punya, aku rasa ini dia tulisan Jepun, jadi aku rasa dia adalah manual instruction lah, dan juga SLP coupon card. Ini schematic aku tak jumpa. Dalam ni ada schematic tak? Schematic tak ada. Jadi dia tak bekalkan kita schematic untuk Daiwa ni. Mungkin kita boleh download daripada internet lah. Okay, jadi jom kita tengok spesifikasi untuk reel ni. Okay, ia adalah Daiwa Tatula 80 model TW punya. Dia dilengkapi dengan Hyperdrive DG gear, Hyper Tough Clutch, Hyper Arm Housing, T-Wing System, McForce Z Braking System, dan juga Ultimate Tournament Drag. Ratio kali ni aku pilih adalah ratio 7.1:1, dan berat reel adalah 180 gram, dan dia punya maximum drag adalah 4.5 kilo ataupun bersamaan dengan 9.9 pound. Per cranking adalah 71 cm per cranking, dan bearing dia tak nyatakan sama ada CRBB bearing, jadi berkemungkinan adalah bearing yang biasa. Bilangan bearing dia adalah sebanyak 7 biji. Kesesuaian tali lah so jadi aku ceritakan kesesuaian tali daripada Tatula ni, dan kita ambil braided lah yang mostly orang Malaysia banyak pakai adalah braided. So dekat sini dia ada nyatakan kalau kita menggunakan 30 pound braided ataupun 0.28 mm diameter, boleh mencecah sejauh lebih kurang 85 meter. Jadi bagi aku agak banyak juga muatan tali dia. So kalau kita pakai 40 lb, kita boleh muat masuk sepanjang 65 meter. Jadi kalau aku rasa kalau orang kita ni kesesuaian dia 30 lb lah. Jadi aku agak impress juga. Sebenarnya reel ni aku nampak kecil, tetapi untuk 30 lb kita boleh pergi 85 meter. Bagi aku ia adalah sangat bagus lah. Okay, jadi jom kita tengok dia punya reel dulu. Daiwa Tatula TW80 yang terbaru untuk tahun 2022. Okay, dia apabila pertama kali aku dapat reel ni, dan bila aku unboxing dan aku pegang, aku rasa dia sangat padat. Sangat padat. Dia rasa sangat padat dan rasa macam agak, bila dia padat dan dengan size yang macam ni, so aku rasa dia agak rasa macam berat tau. Tapi sebenarnya dia tidaklah terlalu berat. Pada kotak lebih kurang dalam 180 gram sahaja. 180 gram sahaja. Jadi seperti biasalah, Daiwa Tatula TW80 ni, untuk model Tatula yang terbaru ni dilengkapi dengan Hyperdrive design. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada tulis kat situ Hyperdrive design, dan star drag dia didatangkan dengan Zion star drag. Tengok finishing pada bahagian tepi ni adalah salah satu trademark untuk model Tatula, yang dia ada buat bentuk Tatula lah, ada bentuk labah-labah Tatula tu dekat sebelah kita punya side plate. Kalau kita compare dengan Daiwa SVTW Tatula juga, model yang sebelum ni, saiz dia kita nampak sedikit kecil kalau nak dibandingkan dengan
Daiwa Tatula SVTW. Kita tengok di antara dua ni, Daiwa Tatula TW ni adalah Daiwa yang paling kecil dan compact yang pernah didesainkan oleh Daiwa untuk model Tatula. So overall kalau kita tengok daripada segi design, model ni adalah mirip-mirip menyerupai Alphas. Sangat mirip dengan Alphas. Malah frame dia adalah sama seperti Alphas. Kalau kita compare dengan Daiwa GKB Jin, Daiwa GKB Jin juga mempunyai frame yang sama seperti Alphas. Jadi dia punya size adalah sangat-sangat mirip. Sangat mirip. Cuma untuk GKB Jin, ia adalah lebih kepada permainan ultralight ataupun BFS. Secara keseluruhan kita tengok dia adalah hampir-hampir samalah. Adalah hampir-hampir sama, yang mana ia didatangkan dengan hyperdrive design juga untuk model GKBJ ni, dan juga dia mempunyai free adjuster untuk kita punya spool, dan didatangkan juga dengan Star Trek Zion Carbon. Cuma pada bahagian tepi, untuk GKBJ ni punya brake dial dia disimpan ke dalam kita punya body lah, so kita just nampak dia punya sedikit sahaja dia punya brake dial dia. Manakala Tatula seperti model Tatula yang lain, yang mana dia punya brake dial dia ada nampak sebiji bulat kat sini lah. Dan kalau kita compare di antara SVTW dengan TW80, kalau kita tengok daripada tepi ni, model Daiwa TW80 mempunyai saiz yang lebih nipis berbanding dengan SVTW. Jadi model untuk TW80 ni bagi aku dia sangat compact, sangat sedap untuk kita palming dia, dan malah dia adalah lebih ringan, dan body dia compact, dan bagi aku dia sangat comfort lah untuk kita nak palming kita punya reel. Setelah aku menggunakan dia untuk beberapa tahun, jadi aku rasa model ini adalah sangat-sangat berpuas hati daripada segi jarak kas dan juga daripada segi kayuhan dia. Feel kayuhan dia memang lembut untuk model Daiwa Tatula SVTW ni. Jadi kita timbang dulu dia punya berat. Okey, jadi berat SVTW adalah 188 gram. Jadi untuk model Daiwa Tatula TW80, dia punya berat dia adalah 181 gram. Jadi berbeza 7 gram dengan SVTW. Jadi kita tengok juga perbezaan berat spool di antara kedua-dua reel ni. Okey, ini adalah perbezaan spool di antara model SVTW dan juga TW80. Kalau kita tengok di antara kedua-dua spool ni mempunyai saiz yang berbeza, dan panjang shaft juga tidak sama dan juga dia punya panjang shaft dia tidak sama, yang mana yang untuk model TW80 ni, kalau kita tengok pada bahagian dia punya induktor tu, dia punya shaft dia agak lebih panjang sedikit dengan kalau di compare dengan model SVTW. Untuk model SVTW, kalau biasanya SVTW ni memang dah diciptakan untuk menggunakan lure-lure yang ringan. Jadi spool yang diciptakannya, aku rasa mungkin SV spool agak lebih sedikit ringan lah kalau dikomparekan dengan Daiwa Tatula TW80 ni. Jadi berat untuk SVTW, berat spool dia adalah lebih kurang 13 gram. Lebih kurang 13 gram. Dan kalau kata model TW80, berat dia agak sedikit berat, lebih kurang 2 gram lebih berat kalau dikomparekan dengan SVTW. Jadi berat untuk spool ni adalah 15.2 gram. Jadi kalau kita tengok pula apa perbezaan di antara braking SVTW dan juga TW80. Untuk model SV, selalunya Daiwa apabila model SV, dia punya induktor dia kalau kita pusing dia akan keluar macam ni. Bergerak apabila kita twist, kita twist kita punya induktor ni. So jadi bila kita twist tu,
dia punya induktor dia akan keluar. Dan kalau untuk model Tatula 80, kalau kita twist, dia tidak akan keluar. Tapi dia masih lagi model yang menggunakan movement induktor. Tapi model ni adalah apabila kita tarik, dia akan keluar daripada posisi asal. Dan kalau kita bezakan spring model SV dan juga model TW80, spring untuk SV-TW agak sedikit lembut, dia punya spring dia. Jadi kalau untuk model TW80 ni, dia agak sedikit keras juga dia punya spring. Jadi itu adalah sedikit perbezaan di antara kedua-dua spool ni. Dan spool yang untuk model Daiwa Tatula 80 ni, ia adalah menggunakan aircraft grade 7075 aluminium spool. Jadi kalau kata untuk model TW80 ni, dia ada sedikit tulisan lah dekat dia punya die dia, made for Z. Kalau kata model Tatula yang biasa, dia hanya indicate die punya number sahaja. Jadi ada sedikit perbezaan di antara kedua-dua reel ni. Kalau kita tengok daripada segi warna, yang model SV-TW ni lebih kepada warna macam silver gelap ataupun macam kelabu gelap lah. Untuk model TW80 ni lebih kepada black matte. Dan kalau kita tengok pada bahagian dalam, agak sedikit berbeza kalau kita tengok pada bahagian bearing position. Kalau untuk model SV-TW, dia punya bearing position dia agak sedikit ke atas sedikit. Dia agak atas sedikit daripada kalau kita compare dengan TW80. Kalau TW80, dia punya lokasi bearing dia agak sedikit ke dalam daripada compare dengan SV-TW. Jadi itu adalah sedikit perbezaan lah di antara SV-TW dan juga dengan TW80. Overall kita tak nampak terlalu banyak perbezaan sangat di antara SV-TW dengan TW80. Yang kita tengok hanyalah ada sedikit perbezaan di antara berat spool dan juga daripada segi size reel. Kalau kita tengok timing system, so ini model TW80 dan ini adalah SV-TW. Okey, dia punya size steering system dia adalah tidak sama. Kalau kita tengok TW80, steering system dia agak sedikit kecil lah kalau dikomparekan dengan SV-TW. Ini kerana adalah disebabkan oleh untuk menyesuaikan dengan kita punya lebar spool lah. Untuk TW80 oleh kerana dia punya lebar spool tidak begitu lebar, dia punya T-wing system dia agak sedikit lebih kecil kalau di compare dengan SV-TW. Jadi so far apabila aku menggunakan Daiwa yang berteknologi SV-TW ni, performance untuk cast bagi aku adalah sangat-sangat baik. Dan apa yang lebih special untuk TW80 kalau dikomparekan dengan SV-TW, SV-TW tidak didatangkan dengan hyperdrive design. Kalau kita tengok mostly kebanyakan reel model Daiwa yang terbaru yang agak medium range punya kelas, kebanyakannya didatangkan dengan hyperdrive design. Yang mana hyperdrive design ni dia adalah lebih rigid dia punya frame ataupun housing dia, dan juga dia ada supported untuk DG gear kita dan juga clutch system, dan ia membantu untuk mengurangkan tolerance di antara moving part dekat kita punya reel. Jadi hyperdrive design ni membuatkan kayuhan kita terasa lebih senyap, lebih smooth dan lebih power lah apabila kita cranking. Dan kita bila aku kayuh ni pun memang dia tak mengeluarkan sebarang bunyi yang bising lah. Jadi kayuhan dia adalah sangat-sangat senyap lah kalau compare dengan model Tatula SV-TW. Jadi apa perbezaan di antara kedua-dua reel ni daripada segi kita punya casting performance. Jadi untuk itu kita kena test untuk cast reel kita. Kita nak tengok sama ada model TW80 ni yang ada yang kata untuk BFS fishing, ada yang kata untuk medium range punya reel. Jadi aku cuba juga. Aku akan cuba untuk buat cast menggunakan lure yang ringan, dan juga kita cuba untuk lure yang agak sedikit berat. Jadi kita boleh compare lah
model di antara kedua-dua reel ni, model lama dan model baru, adakah ia mempunyai perbezaan jarak kas ataupun bagaimana dia mengawal lure, sama ada senang ataupun susah. Kadang-kadang setengah reel ni dia mempunyai castability yang tidak sama. Kita perlu setting braking yang agak lebih untuk model-model tertentu, tapi kat situ kita akan dapati dia punya jarak kas kita agak sedikit akan berbeza lah. Daripada segi apa yang aku tengok, untuk model SVTW ni dan juga model TW80 ni, daripada segi induktor dia adalah tidak sama. Aku cuba untuk melihatlah di antara kedua-dua reel ni yang manakah lebih baik daripada segi jarak kas dia. Aku gunakan rod daripada Kuying Rainforest. Panjang adalah 6 kaki 3 inci dan dia punya section adalah 2 dan berpower adalah medium light. Lure suggestion dia adalah 3/16 hingga 1/2 ons ataupun lebih kurang dalam 5-6 gram macam tu minimum, hingga ke 1/2 ons iaitu lebih kurang dalam 14 gram. Dan line suggestion untuk rod ni adalah 8/14 lb. Jadi aku gunakan 8 pound adalah minimum untuk rod ni. Okey, dan lure yang aku nak gunakan untuk test kali ni, so aku gunakan lure ini lebih kurang seberat 7.3 gram. Dan juga kita cuba juga lure yang berat, iaitu seberat lebih kurang dalam 14 gram. Okey, jadi kita tengoklah apa kemampuan di antara Tatula SVTW dengan TW80. Jadi kita nak tengok sistem braking dia, macam mana dia mengawal kita punya balingan supaya kurang berlakunya backlash apabila kita membuat balingan lure. Okey, jadi jom kita tengok dulu video casting aku test lure SVTW 2020 dan juga dengan Tatula TW80. Okey, brake yang aku gunakan untuk setting kali ni adalah nombor 4. So jadi jom kita try SVTW punya dengan lure 7 gram. Okey, lure 7 gram. Okey, jarak aku dapat adalah 21 meter. 21 meter balingan pertama. So kita try pula. Okey, 21 meter balingan pertama. So kita try balingan yang kedua. Okey, balingan yang kedua. Di balingan yang kedua aku dapat 24 meter. So agak sedikit bertambah jarak dia. Okey, 24 meter. Kita test jarak yang ketiga. Okey, jarak yang ketiga bihun sikit. Yang ketiga bihun. So kita try sekali lagi ya. Okey, kita test sekali lagi ya, jarak yang ketiga. So aku dapat 21. So okey lah tu. Paling jauh aku dapat tadi jarak 24. Aku cuba untuk buat kuat lagi, tapi dia bihun . So jom kita try lure yang berat pula. So kita try maksimum yang sesuai untuk rod ni. Sesuai untuk rod ni adalah lebih kurang 14 gram ataupun half ounce. Kita try menggunakan lure yang berat. So ini adalah 14 gram. Ke 14 gram dengan setting yang sama, nombor 4. Ok,
Okey, so untuk ni aku dapat jarak 33 meter. Dapat 33 meter untuk balingan yang pertama. So kita cuba untuk balingan yang kedua. Masuk ke hutan lah. Okey. So balingan yang kedua aku dapat 34 meter. 34 meter So kita balik belah sini pula. Okey. So 34 lah. So 34 juga. So konsisten lah lebih kurang. 34 meter. Tatula 80 TW. Jadi braking die yang aku gunakan adalah nombor 5. So lure yang aku gunakan adalah 7 gram 7 gram. Jadi kita tengok berapa jauh dia. Okey. Okey, 26 agak baik juga. Agak baik juga. So kita try sekali lagi 2 kali. So kita try 2 kali lagi. Okey. So kali ni 23. 23. So balingan yang ketiga aku dapat 26 juga. 26.2. Jadi lebih kurang lah. So jarak dia agak sedikit lebih lah kalau nak dibandingkan dengan SVTW tadi yang aku test tadi. Okey, jadi jom kita try dengan lure yang lebih berat sikit. So tadi dengan SVTW aku dapat 34 meter. Jadi aku nak cuba dengan 14 gram, iaitu maksimum load pada rod ni So braking aku gunakan nombor 5. Masih lagi menggunakan nombor 5. Okey. Okey. Jadi cast yang pertama aku dapat 37. So aku dapat 37. So kita cuba untuk cast yang kedua. Jadi cast yang pertama 37. Cast yang kedua So cast yang kedua aku dapat 38. Agak konsisten lah. Tadi 37, sekarang 38. So kita try untuk cast yang terakhir. Okey, untuk cast yang terakhir aku dapat 33.7. Hampir 34 lah. So lebih kurang agak konsisten juga dia punya braking dia. Sekarang ni aku nak cuba try untuk underhand cast untuk lure 14 gram ni. So kita tengok braking aku masih lagi mengekalkan pada nombor 5. Kita tengok dia punya braking dia bagus tak untuk kontrol lure-lure kita yang kita pakai. So okey, aku rasa anggaran jarak aku lebih kurang dalam 20 lebih meter kat tu. Agak sempit. So kita pergi, so dia dapat Okey, jadi macam mana? Apa pendapat hampa yang mana yang dah pernah memiliki SVTW dan apabila aku comparekan dengan Daiwa TW80. Okey, sebenarnya aku pun pada masa aku try tu aku pun tidak boleh menyangka yang SVTW ni
akan dikalahkan sedikit lah dengan jarak kas oleh TW80. Ini kerana apabila sebelum tu aku timbang, spool daripada SVTW adalah sedikit lebih kurang dalam 2 gram lebih ringan sedikit daripada model TW80. Tapi apabila aku membuat jarak kas, aku cuba untuk membuat jarak kas dengan menggunakan dua yang minimum untuk spec rod aku dan juga maksimum untuk spec rod, aku dapati TW80 walaupun spool dia agak sedikit lebih berat, tapi ia mampu untuk memberi jarak kas yang lebih sedikit daripada model SVTW. Jadi kat situ selalunya kalau kita baca dekat dalam Facebook ataupun dekat dalam media sosial yang lain seperti YouTube, selalunya orang memberi pendapat bahawa spool yang ringan mampu untuk memberi jarak kas yang lebih. Secara logiknya adalah ya, tetapi pada kali ini walaupun spool SVTW adalah lebih ringan daripada TW80, tetapi apa yang menjadi peranan utama juga di samping berat spool, iaitu adalah braking system. Jadi macam yang aku tunjukkan pada awal video, macam mana beza di antara kedua-dua spool ni, yang mana SVTW macam mana dia punya inductor movement dia, macam mana pula dengan TW80 inductor movement dia. Jadi di situ memberi sedikit perubahan pada kita punya jarak kas walaupun mempunyai spool yang lebih ringan. Jadi kat situ aku dah dapat satu kesimpulan bahawa bukan sahaja berat spool memainkan peranan, malah braking system yang lebih canggih ataupun lebih advance mampu untuk memberikan kita jarak kas yang baik. Secara keseluruhannya lah, untuk SVTW untuk lure 7 gram maksimum aku dapat adalah 24 meter. Dan untuk 14 gram aku dapat paling jauh adalah 34 meter. Dan untuk TW, untuk 7 gram paling jauh aku dapat ekstra lebih sedikit sahaja, iaitu 26 meter. Yang manakala yang SVTW tadi 24 meter, so ini 26 meter, lebih kurang dalam 2 meter untuk lure 7 gram. Tapi untuk lure 14 gram SVTW aku dapat paling maksimum 34, dan untuk TW80 aku dapat lebih kurang dalam 38 meter. So lebih kurang dalam 4 meter lebih jauh sedikit daripada SVTW. Jadi sebelum aku mengakhiri video aku kali ini, aku nak beri sedikit lah kelebihan dan kekurangan untuk reel Daiwa Tatula 80 ni. Okey, ini adalah secara pendapat peribadi aku. Jadi aku akan berikan dahulu apakah dia kekurangan untuk reel Daiwa Tatula TW80 ni. Okey, daripada segi material aku rasa kekurangan dia adalah sedikit dekat bahagian tambar dia. Tambar dia adalah nampak terlalu plastik. Kalau kita compare dengan SVTW, dia ada finishing warna silver macam ni, so nampak lebih kemas. Jadi untuk model TW80 ni nampak lebih plastik lah dia punya tambar dia. Itu adalah bagi aku dia punya kekurangan dia. Dan yang keduanya bagi aku kekurangan dia adalah die brake dia yang bulat macam ni. Aku masih berharap mungkin itu adalah trademark untuk Daiwa Tatula, tapi aku masih lagi berharap satu hari nanti mungkin Tatula akan simpan dia punya brake dia ni untuk seperti mana yang aku tunjuk tadi di Daiwa GK Bijin kan. Dia nampak lebih kemas lah, lebih kemas kita punya design, kita punya reel. Dan kekurangan yang ketiga adalah reel ni dia tak ada clicker. Jadi aku pun masih nanti harap-harapnya mungkin Tatula yang akan datang tiba-tiba nanti dia orang akan ciptakan clicker untuk dia. Jadi kalau semasa kita strike tu agak lebih sedikit dramatik, lebih nampak kita punya keseronokan semasa kita tengah strike tu lah. Jadi itu kekurangan yang aku rasa lah untuk reel ni. Yang lain aku tak berapa nampak apa-apa kekurangan sangat pada reel ni. Okey, jadi kita ceritakan pula dia punya advantage untuk reel ni. Kelebihan untuk reel Daiwa Tatula TW80. Pertama sekali adalah daripada segi design dia yang compact
dan membuatkan kita rasa sedap untuk kita palming. Tambah macam orang-orang Asia macam kita ni, orang Malaysia ni, kita mempunyai saiz yang tidak terlalu besar, jadi kita punya tangan kita bila kita palming Daiwa Tatula ni agak sedap untuk kita, sama ada kita nak retrieve ataupun kita nak casting. Jadi masa aku try untuk cast pada pertama kalinya pun, aku rasa ia adalah sangat ergonomik dan juga sangat comfortable untuk aku membuat cast dan juga retrieve. Dan kelebihan yang kedua adalah dia punya line capacity yang agak banyak jugalah. Di kotaknya dinyatakan untuk poundage 30 lb mampu untuk memuat masuk lebih kurang dalam 85 meter. Jadi suggestion dekat kotak menyatakan 30 lb dan juga 40 lb. Selalunya aku menganggap kelas reel ini, kelas dia apabila dinyatakan pada kotak 30 lb ataupun 40 lb, reel ini agak sesuai digunakan untuk medium heavy punya game. Jadi aku tak pernah try lagi, tapi berkemungkinan agak sesuai untuk digunakan untuk medium heavy punya game. Dan kelebihan yang ketiga adalah reel ini adalah ringan. Di samping dia punya bentuk dia yang kecil ni, tetapi ia mempunyai berat lebih kurang 180 gram. Kita boleh considerkan dia sebagai antara reel yang ringan. Dan kelebihan yang keempat adalah braking system yang telah ditambah baikkan oleh Daiwa kepada model TW80 ni. Masa aku try cast tu pun, aku cuba untuk membuat pelbagai underhand cast, aku try overhead cast, dan aku juga try buat side cast, dan aku dapat merasakan aku dapat membuat cast dengan baik, dan lure tu pergi pada jarak yang agak baik, dan juga kurangnya berlaku backlash. Bukan tak jadi backlash, ada juga sesekali terjadi backlash, tetapi sangatlah berkurangan apabila aku membuat cast. Dan kelebihan yang kelima lah, yang kelima, reel ini didatangkan dengan free adjuster. Seperti mana model Tatula SVTW, ia telah pun didatangkan dengan free adjuster, dan untuk model TW80 masih lagi mengekalkan free adjuster sebagai Daiwa punya trademark. Jadi tak perlu payah-payah kita pening kepala untuk kita fine tune kita punya spool. Kita masukkan lure yang kita nak, dan kita just dial saja berapa break yang agak sesuai untuk lure kita dan juga rod kita. Okey, dan kelebihan yang keenam, reel ini didatangkan dengan hyperdrive design. Okey, apabila aku try cast reel ni kan, jadi apabila aku try cast reel ni, aku retrieve dia, so aku rasa ia sangatlah selesa. Sangat selesa dan ia sangat senyap. Even kalau hampa perhati betul-betul semasa aku cast menggunakan Daiwa Tatula TW80 ni, bunyi spool semasa keluaran tali tu adalah sangat senyap. Jadi apabila aku retrieve juga, ia mempunyai bunyi yang sangat senyap juga. So jadi aku mau merasakan hyperdrive design yang telah diserap masuk ke dalam TW80 kali ini adalah merupakan salah satu daripada dia punya kelebihan untuk reel ni. Okey, jadi itu bagi aku, itu sajalah kelebihan dan serta kekurangan yang aku boleh nyatakan kat sini. Okey, aku rasa itu sajalah. Semoga memberi idea, memberi sedikit ilham kepada hampa untuk membuat pemilihan reel bagi model Tatula SVTW ataupun TW80. Okey, sekian saja daripada aku. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.